Dalam tahun lepas, saya diikuti program ni, Saset Tree Planting oleh kerabat Pahang, tanam pokok di kawasan Tasik Bera dan sekitarnya. Kita orang ada pergi field trip ke kawasan Tasik Bera. Dan satu benda yang saya perasan lah, Tasik Bera ni bau busuk. Pergi tandas pun, tandas bau air Tasik Bera. Dan kalau korang pergi macam contoh Tasik Cempaka, Bandar Baru Bangi pun bau busuk. Jadi kenapa Tasik ni semua bau busuk, tapi laut tak ada pun bau busuk macam Tasik. Sungai tak adalah bau busuk macam Tasik. Dia ada kisah sains di sebalik kenapa Tasik bau busuk. Untuk benda tu, kita kena faham satu konsep. Selalu ni eksperimen ni selalu dibuat oleh pelajar sains lah. Kita akan gunakan kolom Winogradsky, di mana kita akan campurkan tanah masuk dalam kolom Winogradsky ni untuk tengok lapisan-lapisan tanah. Untuk tanah tu berbau, kita ada dua jenis bakteria, aerobik, anaerobik. Aerobik ni bakteria yang mengguna pakai oksigen untuk bernafas, untuk respirasi. Tapi kalau anaerobik, dia tak guna oksigen. So dia guna benda lain untuk sebagai tenaga, sebagai bahan untuk pecahkan tenaga. Dalam kolom Winogradsky, yang paling atas sekali ada lapisan bakteria aerobik. Paling bawah sekali bakteria anaerobik. Of course lah, sebab paling atas ni dia dekat dengan sumber oksigen. Saya ambil tanah, paya dan juga air atas tu. So bakteria yang duduk kat atas tengah-tengah lapisan air semua ni kan, dia boleh bernafas dengan oksigen. Tapi bila makin bawah, tanah tu jadi macam makin gelap. Dan makin gelap ni ada kaitan dengan bakteria anaerobik ni. So bila bakteria tu dia aerobik, bau dia tak busuk. Tapi bakteria anaerobik ni bau dia busuk sebab bila dia tak ada oksigen, dia akan guna pakai nutrien lain. Dia akan pakai sulfate, lipid dan semua jenis bahan kimia yang ada sulfur. Selalunya bau busuk. Contoh macam hidrogen sulfide pada telur temberang. Bila bakteria anaerobik ni guna sulfate, dia akan hasilkan hidrogen sulfate. Macam saya cerita, bau telur busuk. Tapi kemudiannya hidrogen sulfate ni akan berinteraksi dengan zat besi dalam tanah, menghasilkan lapisan hitam. Konsep sama dalam kolom Winogradsky juga digunakan pakai dalam Tasik. Sebab Tasik atas dia lapisan air. Dan air dia stagnan, air dia tak bergerak. Macam sungai, air dia bergerak. So sentiasa bersih. Tapi Tasik, dia stagnan. Makin bawah Tasik tu, makin kurang oksigen dia. Bila makin kurang oksigen, bakteria anaerobik pun banyak. Jadi bila bakteria anaerobik banyak, maka hasillah gas-gas dan segala jenis bau busuk ni akan terampai ke dalam air Tasik, kemudian terlepas pada udara. Sebab itulah Tasik baunya busuk. Jadi, kalau Tasik bau busuk, kenapa ada setengah Tasik bau dia tak busuk? Contoh macam Tasik Baikal. Sebab utama kenapa Tasik ni busuk, macam saya cerita, Tasik tu stagnan. Kalau macam Tasik Baikal, rasanya dia stagnan juga, tapi dia bergaram. So bila bergaram, bakteria tak boleh hidup. Tasik yang bergaram ni memang bakteria tak boleh hidup. Dan juga ada setengah Tasik yang terlampau sejuk. Tasik Baikal lah contoh. Bila terlampau sejuk, dia pun tak bau. Sebab bakteria tak boleh hidup, kecuali bakteria yang memang suka duduk kawasan sejuk. Jadi itulah sebab kenapa ada setengah Tasik bau dia busuk, ada setengah Tasik bau dia tak busuk. Bercakap tentang faktor lain selain pada temperature dan juga garam, kalau Tasik tu tak ada hidupan, dia tak berbau sangat. Sebab datangnya bau busuk tu daripada sulfate. Sulfate datang pada hidupan. Kalau tak ada hidupan, tak adalah bakteria. Dan bila tak ada bakteria, tak adalah bau busuk. Tapi ini, untuk benda ni berlaku, payah jugalah. Sebab selalunya Tasik ni dan juga laut lepas air ni memang sesuai untuk tampung kehidupan. Kecuali itulah sejuk atau bergaram.